قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب في اختيار الفقر على الغنى. Bab memilih fakir berbanding kaya. Akhbarana Sulaiman bin Muhammad bin Najiyah al-Madini. حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي حدثنا أبو خالد الفراء حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت حمدتك وذكرتك. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanku telah menawarkan kepadaku untuk menjadikan untukku lembah di Mekah sebagai emas. Aku mengatakan, tidak wahai Tuhan, akan tetapi aku mahu kenyang sehari dan lapar sehari. Seandainya aku lapar, aku akan memohon kepadamu. Seandainya aku kenyang, aku akan bersyukur dan berzikir mengingatimu. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala juga. Pada malam ini kita sambung bacaan 40 hadis tentang tasawuf. Pada hadis yang ke-25 diberi tajuk memilih fakir berbanding kaya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan tentang satu situasi yang pernah berlaku pada Nabi. Nabi kata, "Arada alayya Rabbi." Allah ataupun Tuhan telah menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah di Makkah sebagai emas. Nabi kata, arada alayya. Arada ni dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah kepada Sunan Al-Imam At-Tirmidhi, dia sebut arada ni maknanya Allah Ta'ala bermusyawarah dengan Nabi, mencari kata putus ataupun memberi pilihan kepada Nabi. Khayyarani, aku diberi pilih oleh Allah Ta'ala nak jadi orang yang diberi keluasan dalam hidup dunia ni, ataupun nak ambil keluasan itu di akhirat. Itu arada, maknanya Allah Ta'ala bentang. Arada ni bentang, maknanya beri pilihan kepada Nabi. Nak jadi kaya pun boleh, nak jadi orang yang sebagaimana yang Nabi sebut ni pun boleh juga. Sehari kenyang, sehari lapar pun boleh juga. Pulanglah, kau nak jadi orang kaya pun boleh. Cuma ada sebahagian ulama sebut, kenapa Nabi memilih untuk menjadi orang yang sehari kenyang, sehari lapar, kerana Nabi beradab dengan saudara serasul dan senabi dengannya.
iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang pernah minta dengan Allah Ta'ala, kurniakan kepadaku mulkan la yanbaghi min ba'di li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku mulkan, kerajaan yang tak akan adalah kerajaan sehebat ini selepas daripadaku. Itu di antara dua orang Islam yang menakluk dunia. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Jaziratul Arab, tanah Arab, kemudian dikembangkan oleh para sahabat. Selepas daripada itu sampai ke China, merata tempat. Di Uzbek ada kubur sahabat, di China ada kubur sahabat. Cuma dikembangkan oleh para sahabat ke seluruh dunia. Adapun dua Muslim mukmin yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dunia, antaranya Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang yang bertaraf wali saleh ialah Dzulqarnain, pun Allah Ta'ala berikan kepada dia dunia untuk dia takluk. Itu dua orang. Jadi Nabi ni beradab dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang pernah minta dengan Allah Ta'ala supaya tidak diberi kerajaan yang sehebat kerajaan yang dia milik. Maka Nabi memilih untuk berada dalam situasi itulah. Situasi yang kita tengok kehidupan Rasulullah yang serba sederhana. Adapun boleh tak Nabi nak kaya? Boleh. Boleh. Allah Ta'ala tawarkan kepada Rasulullah. Baik. Jadi arada alayya maknanya Allah Ta'ala syawarani wa khayyarani. Itu dalam Tuhfatul Ahwadi sebut. Maknanya Allah Ta'ala bermusyawarat dengan aku dan memberi pilih kepada aku bainal wus'i fid dunya, sama ada aku ni nak jadi orang yang berada dalam keluasan di dunia, ataupun aku nak jadikan ianya sebagai bekal di akhirat nantilah. Maknanya aku hidup, aku kembali kepada Allah Ta'ala bi ghairi hisabin wala itab, disebut. Tanpa ada kira bicara, kemudian tanpa ada hukuman denda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hadis Nabi menyebutkan halaluhu hisab. Halal daripada apa yang kita milik di dunia ini tetap ada kira bicara, walaupun ianya sumber yang halal. Pendapatan kita pendapatan yang halal, hasil mahsul yang kita milik adalah daripada sumber yang halal, tapi dia tetap dihisab oleh Allah Ta'ala. Halaluhu hisab dan haramuhu iqab, kata Nabi. Bila ada unsur-unsur yang haram, pasti akan dikenakan denda dan hukuman. Denda dan hukuman itulah yang menakut-nakutkan orang yang tahu betapa dahsyatnya hukuman yang Allah Ta'ala janjikan di akhirat nanti. Jadi sebab itu Nabi memilih untuk berada dalam keadaan yang sederhana, tak perlu hisab panjang-panjang lah berkenaan dengan harta ni. Saya pernah Baba Wan Abdul Aziz Al-Fatani, dah meninggal, Allah almarhum, meninggal dalam keadaan anak-anak murid yang rapat dengan dia lah cerita, dalam dompet dia hanya ada 2-3 ringgit je kalau tak silap. 2-3 ringgit saja duit yang ada dalam dompet dia saat dia meninggal. Maknanya tak ada harta pun dia tinggal. Untuk memudahkan di sana, tanpa ada kira bicara, RM1 ambil mana? RM1 tu pun banyak dah. Ambil daripada mana RM1 ni? Kalau yang halal, tetap ditanya. Sumber mana? Aku kerja, ya Allah. Kerja engkau masuk pukul berapa? Pukul 8. Balik pukul berapa? Pukul 4. Tadi engkau tengah hari pergi mana? Rehat berapa jam? Tu contoh. Saya buat tanya-tanya tu. Kemudian persoalan di sisi Allah Ta'ala sudah pasti jauh lebih detail daripada itu lagi. Dengan saksi seluruh yang ada di sekeliling kita. Dengan diri kita sendiri jadi saksi. Batang tubuh kita jadi saksi. Kaki kata, mana ada pukul 8? Pukul 8 kau duduk kedai mamak lagi? Aku bawa engkau.
Engkau suruh aku duduk kat sini pukul 8. Kau kata pukul 8 macam mana? Cuba tengok di punch card. Oh, punch card pukul 8. Sebelum pukul 8 dah sampai dah. Orang lain tolong punch card. Orang lain tolong punch in. Orang lain tolong punch out untuk kita. Kaki kata aku pada masa tu berada di tengah jalan dah sebelum pukul 4 tu. Aku duk tekan minyak untuk bawa balik ke rumah dah. Ataupun pergi tempat lain dah. Tangan kata, ya aku pegang steering masa tu. Mata kata, ya aku tengok jalan masa tu. Ini yang jadi masalahnya sebab saksi ramai. Kalau tak ada saksi, senang. Saksi ramai. Bukan setakat anggota tubuh badan kita. Dinding, apa sajalah jalan yang kita lalu. Semua pakat jadi saksi di depan Allah Ta'ala. Itu yang jadi susah. Itu yang menakutkan. Andai orang tahu dan reti, memang sangat takut keadaan dan situasi tersebut. Jadi orang yang disebutkan di dalam hadis ni, Nabi ni orang yang ditawarkan untuk berada dalam situasi kaya raya. Tapi Nabi memilih untuk berada dalam situasi yang sederhana saja. Baik. Arada alayya rabbi. Tuan-tuan bayangkan yang tawar ni bukan kerajaan. Yang tawar ni bukan kerajaan, bukan kerajaan Malaysia. Bukan bank dunia yang tawarkan ni. Yang tawarkan ni Rabb. Tuhan yang bersifat dengan Al-Ghani. Ghani dia ghani mutlak. Bukan ghani muqayyad. Sesebuah negara dikatakan kaya. Katakanlah Malaysia sebuah negara yang kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan hasil mahsul. So apa benda? Minyak. Biji. Katakanlah. Getah, sawit, buluh dan sebagainya lah. Sebab ada benda tu, Malaysia diiktiraf sebagai sebuah negara yang kaya. Andai tak ada benda tu, semua hasil mahsul tu tak ada, jawab dia, Malaysia bukan sebuah negara yang kaya. Saya sebut contoh ni. Sebab kaya kita kaya muqayyad. Kenapa kita digelar sebagai orang kaya dalam kawasan kita ni? Oh, haji tu orang kaya, datuk tu orang kaya. Sebab apa? Sebab dia ada rumah besar. Sebab dia ada kereta banyak. Kita tengok bisnes dia berjaya. Office dia berjaya. Bisnes perniagaan dia. Maka kita kata dia kaya. Kaya dengan sebab ada semua tu. Cuba kalau tak ada semua tu, tak ada apa pun dia. Adapun Allah Ta'ala kaya mutlak. Kaya mutlak ni maknanya kaya yang tak terkait dengan apa-apa. Dia sendiri tu memang kaya lah. Zat dia sendiri, walau tak ada langit bumi, walau tak ada makhluk, walau tak ada apa pun dalam dunia ni, zat dia satu-satu yang tunggal, dia tetap Al-Ghani. Dia tetap maha kaya. Ini yang tawarkan pada Nabi. Tuan-tuan bayangkan yang tawarkan pada kita tu MB dengan penghulu. Beza. Saya nak tawarkan apa? Nak tawarkan beasiswa. Tok Pengulu pun gitu juga, nak tawarkan beasiswa. Agak-agak Tok Pengulu nak bagi berapa beasiswa? Dengan menteri besar ataupun sultan lah. Beasiswa diraja lah. Agak-agak berapa? Kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan beza dah. Saya pergi belajar dulu. Tajaan kerajaan persekutuan. Dengan budak yang pergi, tajaan kerajaan negeri. Tahun 98, tuan-tuan, waktu gawat ekonomi, ada kerajaan negeri tarik balik pelajar dia balik. Sebelum kegawatan ekonomi, kerajaan persekutuan bayar sebulan $400. Budak-budak tajaan $400. Sebelum bertolak tu dia dah bagi dah duit untuk buat coat blazer satu suit, kemudian untuk beli briefcase. Maknanya pergi sebagai delegasi, pakai coat seluar satu suit dengan tie, dengan bawa briefcase, disewa satu flight 3 rombongan, grup saya saja. Pergi. Budak kerajaan negeri waktu 98 ada kerajaan negeri tarik balik. Ada yang masuk UKM dan sebagainya lah, balik sambung belajar dalam negeri. Kita orang daripada $400 jadi $250. Masa tu banyak beza. Daripada $400 jadi $250. Tu duit poket ya.
Duit belajar, duit subjek yang kita belajar, semua ditanggung oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dah. Nak sebutnya, gagah antara kerajaan besar dengan kerajaan kecil. Pemberian daripada orang besar dengan orang kecil. Beza dah. Kita orang awam, kalau lalu tabung, sama-sama pemurah lah kata. Ada juga orang kaya bagi RM1, orang biasa-biasa bagi RM10. Itu lihat sesuatu yang ada dalam jiwa dia lah, kasih pada harta dan sebagainya. Cuma kalau kita katakan dua-dua pemurah, ghalibnya orang biasa macam kita, kalau bagi RM10 tu kira banyak dah. Tapi bagi orang yang kaya, orang yang ada-ada, 100 tu biasa je. 100 tu biasa, 1000 tu biasa je. Ada seorang lawyer yang ada firm di KL. Dia pergi ziarah seorang ulama di Kelantan. Kali pertama pergi, dan itulah kali terakhir pergi. Pertama kali jumpa bagi RM1,000. Kita RM10 boleh ke? Saya lah, tuan-tuan boleh jadi RM2,000. Sebut contoh, tuan-tuan. Nak beritahu beza antara yang besar dengan yang kecil. Orang poket tebal dengan orang poket nipis. Ni Allah Ta'ala yang tawar pada Nabi. Tuan-tuan rasa apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada Nabi? Kalaulah Nabi kata, ya aku nak kaya. Habis segala kekayaan mengatasi Nabi Sulaiman alaihi salam Allah Ta'ala bagi. Mu nak kerajaan apa? Ambil semua. Ni kan semulia-mulia manusia. Sekasih-kasih manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi kerajaan yang lebih hebat daripada kerajaan Sulaiman lagi kalau Nabi nak. Sebab tu mukjizat yang ada pada Nabi adalah semua mukjizat yang ada kepada Nabi-Nabi yang lain. Katakan Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan apa? Boleh memahami bahasa apa? Bahasa makhluk lain. Nabi faham juga. Nabi dengar tasbih, Nabi dengar batang tamar. Itu mukjizat yang ada pada nabi lain tetap mesti ada di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia adalah manusia yang paling lebih. Tuan-tuan bayang Allah Taala yang tawarkan pada dia. Cuma nabi ini kalau jenis tetap pada kita maknanya bukan jenis orang yang ambil kesempatan. Kalau kita maknanya orang yang tak ambil kesempatan dah, mentang-mentang orang nak bagi orang percaya pada kita pun ambil. Tak, Nabi melihat sesuatu itu dengan jauh, mencari jalan untuk selamat itu. Di akhirat untuk selamat, tak dihitung, tak dihisab. Kalau dihitung, dihisab, man husiba uzziba. Sesiapa yang dihisab, ghalibnya dia tak akan terlepas daripada azab. Baik. Itu pentingnya apa? Istighfar, kafarah dan sebagainya untuk timbus segala dosa yang kita buat sehingga tak nampak dia dalam suratan amal lagi. Baik. Arada alayya rabbi liyaj'ala li batha makkah dhahaban. Nabi kata Allah Ta'ala tawarkan kepadaku untuk menjadikan untukku kepadaku lembah. Batha ni segala tanah lah. Segala tanah dan segala pasir. Maknanya Allah Ta'ala nak tukarkan segala tanah dan segala pasir. Dalam riwayat yang lain sebut jibalaha dhahaban. Allah Ta'ala nak jadikan bukit-bukit yang ada di situ semuanya bertukar menjadi emas. Ada ulama kata rimal. Rimal ni maknanya pasir-pasir tu semua emas lah kau. Tak perlu pergi gali di Rusila ke dulu satu ketika dulu. Berapa ramai orang mati dah. Pergi pakak nak mendulang emas semua mati dalam lombong emas. Berapa ramai dulu. Kalau ada lagi sekarang ni tanpa kawalan, jawab dia berebut-rebut orang pergi untuk mendulang emas. Allah Ta'ala nak jadikan kepada Nabi batu-batu tu semua sekali adalah emas. Maknanya berjalan atas emas. Ambillah kau nak guna. Hak engkau belaka. Tu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dijadikan untuk kamu semua sekali.
Maknanya kalau untuk nisbah pada Nabi, maknanya semua sekali untuk kamu Muhammad. Ambil lah. Nak guna sebanyak mana pun. Tu. Baik. Liyaj'ala li batha'a Makkah dhahaban. Allah Ta'ala nak jadikan kepada Nabi ni ialah zahab. Zahab ni iaitu emas. Emas maknanya apa, padang pasirnya semua jadi emas, tanah-tanahnya semua jadi emas. Tu semua tu Allah Ta'ala boleh tukar. Boleh tukar, jadikan tanah sebagai emas, pasir biasa jadi emas, dan sebagainya lah. Baik. Faqultu, maka Nabi beritahu, aku jawab, la ya Rab. La ya Rab ni kata ulama, la urid wala akhtar. Aku tak nak dan aku tak pilih untuk jadi, untuk mendapat apa, kekayaan ini. Walakin kata Nabi, ashba'u yawman wa aju'u yawman. Tu Nabi pilih. Yang Nabi beritahu pada Allah Ta'ala, aku nak macam mana? Aku nak ialah ashba'u yawman. Aku nak satu hari aku kenyang. Satu hari lagi aku lapar. Walakin ashba'u yawman. Satu hari aku kenyang, kata ulama, fa ashkur. Bila aku diberi kekenyangan oleh Allah Ta'ala, maka aku jadi orang yang sangat bersyukur pada Allah. Kemudian satu hari kemudiannya, wa aju'u yauman, satu hari aku lapar, fa asbir, kata ulama, maka aku nak menjadi orang yang sabar pada Allah Ta'ala. Ada dua benda sini, syukur dan sabar. Baik. Nabi kata, fa idza ju'tu, apabila aku lapar, seandainya aku lapar, tadarra'tu ilaika, maka aku akan bermohon kepadamu. Tadarra'tu ilaika maknanya saat aku berada dalam keadaan lapar, maka aku akan berada dalam keadaan merasakan kefakiran kepada engkau. Ini jiwa yang fakir ni lah. Kalau kita ni orang yang banyak harta zahir, dia nak jiwa yang fakir pula. Bukan suruh kita, Allah Ta'ala bagi kemurahan harta lah, katakanlah ada harta benda banyak kita, tapi nak jiwa yang fakir. Bukan harta yang benda yang banyak tu, ambil lah semua sekali, tinggallah kita pakai. Tak. Dia tak suruh jadi gitu. Cuma kalau kita ni diberi khazanah dunia oleh Allah Ta'ala sekalipun, dia nak macam mana pula? Dia nak supaya jiwa kita ni jiwa fakir. Jiwa fakir ni jiwa macam mana? Jiwa fakir ni macam orang fakir. Orang fakir duduk dalam keadaan macam mana? Berhajat pada orang lain. Sentiasa berhajat, sentiasa meminta dengan apa? Dengan orang. Jumpa orang ni, minta. Tuan-tuan tengok di pasar malam, berapa ramai orang meminta-minta. Di tepi-tepi jalan, berapa ramai orang minta-minta. Budak-budak, macam mana dia minta-minta orang tua dengan cara dia. Orang apa? Orang kita dengan orang luar dengan cara masing-masing. Tapi keadaan mereka tu semuanya menunjukkan memerlukan manusia yang lain untuk bantu. Tu kalau dari sudut harta kita, katakanlah naik kereta molek-molek, motor molek-molek, tiba-tiba mati tengah jalan. Motor mati enjin, pancit tengah jalan. Apa jiwa kita pada masa tu? Sangat-sangat memerlukan orang tolong. Tunggu kok lah ada jemaah mana nak lalu gitu. Tengok tengah-tengah jalan kok ada jemaah Al-Karimiyah lalu, boleh tolong ni, tolong pergi beli minyak. Nak sangat. Itulah jiwa fakir. Jiwa yang duduk dalam keadaan sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala, berhajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jiwa yang macam ni yang Allah Ta'ala suka. Ni jiwa yang kaya juga. Dahlah kita orang yang fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Allah Ta'ala kata kamu semua ni fakir. Fakir maknanya sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Apa jua? Kita berhajat pada Allah Ta'ala. Nak boleh beribadat, berhajat pada Allah. Nak boleh semayang 2 rakaat, nak mari masjid tadi. Kalau Allah Ta'ala tak cetus dalam hati, tak tergerak pun hati nak mari masjid. Tercetus dalam hati, tak diberi kekuatan, tak bergerak kita.
Nak bergerak macam mana? Hujan dia kata ni, tak mari dah aku malam ni. Padahal hujan baru rintik-rintik je. Hujan rintik-rintik, ombak bergelora. Mak bagi duit 20 sen, ayah bagi duit 20 sen. Aku pun pergi sekolah. Tak. Tuan-tuan nak main lukis orang gitu. Tak gitu dulu. Ke tuan-tuan tak main gitu. Tuan-tuan ni orang muda semua gitu. Tak sempat dengan zaman tu. Nah, saya biasa lukis orang gitu ya. Hujan rintik-rintik, patutlah sekali jadi orang. Cikgu tanya 3 campur 3, saya jawab 6, cikgu right, saya pun pulang. Cukup. Ada rambut, ada telinga, ada hidung, ada mata. Dulu mainan budak-budak dulu, sekarang ni tak main dah. Dia main PUBG sekarang ni. PUBG pun boleh berhubung dengan orang bukan daripada Malaysia. Dia duduk dalam satu game tu. Saling-saling duk bunuh orang. Kerjanya bunuh orang. Baik. Orang tua pun alik main tu. Mana tadi? Nak sebut jiwa yang fakir. Kalau kita duduk dalam keadaan jiwa yang fakir, yang ni orang yang disukai oleh Allah Ta'ala. Sentiasa berhajat. Maknanya kita berasa kita tak ada apa. Kita berasa kita tak punya apa-apa pun. Nak pergi masjid, berhajat kepada taufik Allah. Andai Allah Ta'ala tak taufik, tak bangun kita pagi-pagi. Sedar dah. Tak diberi kekuatan. Tak bangun kita. Tarik kain selimut, tidur pula. Lepas tu mulalah. Lepas daripada orang dah semayang subuh di masjid, mulalah Allah menyesalnya tak bangun. Menyesal kemudian dipanggil. Dah kena tipu elok dah. Nak lawan tipu daya tu perlu kepada Allah Ta'ala juga. Nak lawan tipu daya. Nak pergi tak nak pergi. Nak pergi tak nak pergi. Arinal haqqa haqqa. Itu di antara doa yang diajar pada kita untuk amal. Arinal haqqa haqqa. Tolong ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Bukan setakat tunjuk, nampak. Nampak pergi masjid ni benar, tak pergi masjid ni tak benar. Nampak semain jemaah ni afdal, semain seorang diri tak afdal. Bukan setakat nampak saja. Warzuqna tiba'ah. Tolong ya Allah bagi rezeki, bagi peluang untuk aku pergi masjid, pergi semayang jemaah. Tak ada kekuatan. Itu yang jawab la haula wala quwwata illa billah. Ulama jawab tu, kenapa ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kenapa kita perlu jawab lain daripada yang lain? Sedangkan Nabi kata kalau mendengar orang azan, ikut apa yang Bilal sebut, apa yang muazzin sebut. Kita pun ikutlah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah gitu. Sampai dia hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita pun jawab la haula wala quwwata illa billah. Sebab waktu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kalau kita hayya 'alas salah, hayya 'alal falah juga, tak dapat pahala hari itu. Sebab kita tak memanggil orang untuk semayang. Bila dapat pahala sebab dipanggil orang semayang, hayya 'alas salah, mari semayang belaka. Mari menuju kejayaan belaka. Laung kod speaker tu, dengar sampai ke mana dengar. Pahala banyak pada dia tu. Setiap orang yang melangkah datang. Tuan-tuan ingat kecil ke pahala orang azan? Besar pahala seluruh pakat mari belaka sebab dia azan. Tu menyahut panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebab tu kalau kita jawab hayya 'alas salah, hayya 'alal falah juga kita tak ada pahala. Tukarlah jadi zikir la haula wala quwwata illa billah, boleh pahala. Tu ulama jawab, kenapa lain? Kata Nabi apa? Nabi suruh ikut apa yang disebut oleh muazzin. Yalah di hayya 'alas salah kita yang jawab ni bukan nak memanggil orang sembahyang, kita jawab untuk dengar diri kita je. Sebab tu dia ajar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Saya nak sebutnya ayat la haula wala quwwata tu menunjukkan tak ada apa-apa pun pada kita. Nak boleh buat kebaikan billah dengan Allah. Nak tolak kejahatan daripada kita, tipu daya, kemalasan yang ada dalam diri kita pun billah juga. Nak boleh duduk mendengar ni billah dengan Allah Ta'ala. Bukan senang ni nak duduk ni. Nak duduk berapa lama? Sekejap je. Covid mana boleh lama-lama. Sekadar apa? Sekadar 30 minit, 35 minit, 40 minit, masuk isyak kena berhenti. Naik syuruk je kena berhenti dah. Tak boleh lama-lama AJK kunci masjid. Tinggal ustaz duk mengajar dalam masjid. Orang balik belakang. Nak beritahunya, nak boleh duduk 30 minit. Lama. Tapi kalau kita duduk depan telefon kita 30 minit, sekejap je. Kita duduk di pasar raya sejam, sekejap je rasa.
Kita duduk di kedai sejam, tak berasa pun. Oi, sejam dah duduk. Duduk di kantin je. Saya duduk di kantin sekolah sejam sembang. Sejam dah kita ni. Lama. Sekejap je. Tapi kalau duduk dengan orang mengajar, bila nak berhenti ni? Isyak lah berhenti. Cuma nak sebutnya, nak boleh dapat rasa seronok dalam ibadat, semua tu Allah. Semua billah, dengan Allah, dengan Allah dan daripada Allah kepada Allah, semua sekali. Dengan Allah, bismillah wa billah wa minallahi wa ilallah, semua sekali daripada Allah Ta'ala. Yang ni bacaan yang selalu Syekh Fahmi baca sebelum daripada dia memulakan kuliah dia. Baik. Maka asba'u yauman, maka aku bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari aku kenyang, Allah Ta'ala bagi makan. Melalui siapa? Melalui majikan bagi duit pada kita boleh makan. Melalui melalui bini kita masak boleh makan kita malam ni. Asbab je semua tu. Balik-balik rumah ada nasi bungkus dah, makanlah kita. Keluar surau ada orang sediakan nasi. Asbab je semua tu. Asbab daripada orang ni. Nak sampai pada kita tu, kalau tak ada asbab tu, Allah Ta'ala tak menjadikan asbab, tak sampai pada kita. Allah Ta'ala gerakkan hati orang ni. Dia buat tahlil di surau tu. Dia pun mari. Mam, saya nak buat tahlil malam ni, kemudian saya sediakan makan. Boleh, kita makan. Asbab di dunia. Dunia ni alamul asbab. Alam sebab. So, semua berlalu melalui sebab-sebab. Kita tak beriman dengan sebab. Kita beriman dengan musabbibul asbab. Kita beriman dengan yang mendatangkan sebab-sebab tersebut. Yang menjadikan sebab-sebab tersebut, iaitu Allah Ta'ala. Baik. Jadi Nabi kata, aku kenyang satu hari, aku jadi orang yang bersyukur. Aku lapar satu hari, aku jadi orang sabar. Bila aku lapar, tadarra'tu ilaika, aku bermunajat, merendah diri, merasakan kefakiran aku di depan engkau. Kemudian wa idza syabi'tu, bila aku kenyang, Nabi kata, bila aku kenyang dengan segala pemberian, dengan segala nikmat, maka Nabi kata, hamadtuka wa dzakartuka. Aku duduk dalam keadaan memuji. Kata ulama, puji ni dengan ilham yang Allah Ta'ala ilhamkan pada Nabi. Nabi memuji Allah Ta'ala dengan ilham yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati Nabi. Bagaimana corak ataupun cara pujian yang selayaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam hadis di padang mahsyar adalah saat selepas manusia mencari mana manusia yang boleh mempercepatkan hitung bicara. Di akhirat tu pergi temu orang ni semua kata aku tak layak, aku tak boleh, aku ada dosa semua sekali. Last sekali pergi bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad, Nabi kata ana laha. Akulah orangnya. Kemudian Nabi pergi bersujud di bawah arasy. Nabi bersujud kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana pujian tu? Tu ilham daripada Allah. Pujian yang macam mana Allah Ta'ala nak puji dia. Dia yang selayak menerima puji. Alhamdulillah, segala jenis puji, hak milik dia belaka. Lam lil mil tu kan? Hak milik. Lam menunjukkan hak milik dia semua sekali. Adapun kita, majas, dipanggil, bukan hakiki. Orang puji kita bagus, orang puji kita soleh, orang puji kita baik, majazi je. Sandar puji itu secara majazi, secara kias je. Adapun yang hakiki selayaknya terima puji Allah. Kerana dia yang mendorong, mentaufik, menjadikan seseorang itu orang baik, orang soleh, orang beriman, orang yang tekun beribadat dan sebagainya. Baik. Nabi kata, wa idza syabi'tu, bila aku kenyang, hamadtuka wa dzakartuka. Aku akan memuji engkau. Wa dzakartuka, dan aku akan menyebut-nyebut engkau. Zakar dengan makna zikir, zikir dengan dua makna. Satu dengan makna sebut dengan lisan, satu dengan makna ingat di dalam hati. Itu yang ulama kata fi nafsi wa lisani. Dalam hati ingat Allah, di lisan pun sebut Allah. Dalam hati nampak Allah Ta'ala lah segala-galanya, di lisan pun sebut Allah. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, inna lillah, dan sebagainya lah. Lisan tak kering daripada menyebut Allah Ta'ala. Baik. Itu maksud hadis.
yang dihuraikan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Baik. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, dia At-Tabrizi dia menulis berkenaan dengan syukur dan sabar. Azan dah. Bukan 18. Oh, 15. Sini negara lain. 2 minit, tuan-tuan. Jangan tengok jam. Dalam Mirqatul Mafatih, dia sebut berkenaan dengan syukur dan sabar. 2 yang Nabi sebut dalam ni. Bila aku kenyang, aku syukur. Bila aku lapar, aku sabar. Okey. 2 ni, dalam kitab Mirqatul Mafatih sebut dia adalah 2 sifat seorang mukmin. 2 sifat seorang mukmin. 2 sifat ni, syukur dan sabar ni, akan ada pada kita, khususnya orang yang salik ilallah, orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, sifat ni akan ada pada kita melalui tarbiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu yang kita nak, kita suka kan, pasti kita akan bersyukur. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala mendatangkan juga perkara yang kita tak nak. Dia mendatangkan yang kita nak, dia juga mendatangkan yang kita tak nak. Maka saat dia mendatangkan apa yang kita kehendaki, itu Allah Ta'ala sedang menzahirkan sifat jamal dia, sifat baik dia, sifat lemah lembut dia, sifat indah dia. Itu Rahman, Rahim, Al-Wahhab, Al-Mu'ti, Ar-Razzaq. Itu dalam Asma'ul Husna tu. Pemberi, penganugerah, pemurah, pengasih, penyayang, pengampun. Itu semua tu sifat jamal. Kita nak pengampunan, diampun dosa. Kita nak rezeki murah, dimurahkan rezeki. Kita nak anak pandai, anak pandai. Kita nak kerja, dapat kerja. Kita nak apa? Nak panjang umur, panjang umur. Nak sihat, dapat sihat. Nak duduk dalam ibadat, dapat duduk ibadat. Tu saat itu Allah Ta'ala sedang menzahirkan sifat jamal dia pada kita. Ada orang yang dia nak, dia tak dapat. Dia nak jadi apa? Nak anak-anak yang berjaya, biasa-biasa je anak dia. Nak anak yang baik-baik, biasa-biasa je anak dia. Dia punyalah berbakti pada mak ayah, anak dia tak berbakti pun pada dia. Contoh, dia nak sihat, sakit duk mari. Muda-muda lagi sakit dah. Dia nak murah rezeki, sempit rezeki dia. Tu saat itu Allah Ta'ala sedang menggunakan ataupun menzahirkan pada seseorang itu sifat jalal dia, sifat keagungan. Ada nama Allah Ta'ala Al-Qahhar, ada nama Allah Ta'ala Al-Jabbar, ada nama Allah Ta'ala Al-Aziz, ada nama Allah Ta'ala Al-Mutakabbir. Ni sifat-sifat Allah Ta'ala. Munak, aku tak nak bagi. Supaya kita nganak, ada tangan dia nak, kita bagi. Ada tangan dia nak, kita tak bagi. Saat tu jiwa dia macam mana? Kita pernah jadi anak kan? Kita nak pergi lawatan. Kita nak pergi lawatan mana? Lawatan ke Shah Alam, ayah kata pergi. Nak pergi lawatan mana? Ke Singapura, tak payah pergi. Jiwa kita macam mana? Sama ke tak sama? Saat boleh pergi, sukanya. Saat tak lagi, Allah lah, kesian kita, member-member semua pergi. Dalam hati ni berbuku ni. Jiwa kita pada masa tu sedang dididik oleh Tuhan. Dia nak suruh biar jadi sama. Boleh pun sama, tak boleh pun sama. Ni tarbiyah Tuhan. Melalui jalan syukur dan jalan sabar. Boleh syukur, tak boleh sabar. Jiwa super. Boleh pergi Shah Alam, nak pergi Shah Alam ayah? Boleh. Biasa jiwa kita. Nak pergi Singapura, tak boleh. Okey, tak ada masalah juga. Jiwa biasa ya, tak ada kata zalim ayah aku. Nak pergi apa? Nak pergi berjalan Singapura je pun dekat je daripada sini, tak adalah jauh sangat. Lain kalau daripada Kelantan nak pergi Singapura. Lepas tu tak boleh. Tak boleh. Tak apa, aku pun duit lagi sendiri lah. Bebe dalam diri katakan. Dalam diri ni berbuku, bebe dalam dia apa? Masuk dalam bilik, bebe pada ayah. Sebab jiwa kita tak boleh terima.
Hidup dalam dunia ni Allah Ta'ala nak suruh jadi serupa tu, dia datangkan dalam hidup kita macam-macam. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita diangkat, kadang-kadang kita dihina. Nak suruh jiwa kita ni lasak. Kalau tak lasak, dia tak boleh terima. Jiwa orang tak lasak. Tuan-tuan tengok gini ya. Tuan-tuan tengok persidangan di parlimen, macam mana tuan-tuan tengok dia bergaduh? Dahsyat, macam-macam perkataan keluar. Tapi bila keluar daripada dewan tu, elok je, boleh makan semeja, boleh berborak, bersembang. Cuba kalau kita, jawab dia tak bertegur siapa. Jiwa yang lasak tak ada masalah. Jiwa yang lasak. Sebab tu Nabi diajar tak ada mak ayah. Orang dahlah dia anak yatim, mak ayah tak ada, orang duk kata gila, orang duk kata orang duk kata ahli sihir, orang duk kata macam-macam pada dia. Tapi sebab jiwa dia lasak. Kalau kita balik mengadu pada ayah kita, dah sebab ada ayah. Ayah member tu bagi tahu gini-gini, balik mengadu. Jiwa tak kuat. Tengok budak hari ni pi tinggal asrama sekejap je. Nangis dah. Duduk di tempat gad sari-sari tunggu mak ayah mari. Mak ayah tak mari, Covid. Kalau anak kuat, mak tak kuat. Mak di rumah duk ingat pada anak nak gi. Jiwa tak lasak, tuan-tuan. Nak jiwa jadi lasak je. So Allah Ta'ala datangkan kebaikan dalam hidup kita yang kita nak dapat. Keburukan pun datang juga dalam hidup kita. Nak suruh apa? Jiwa kita ni jadi jiwa yang apa? Yang sama antara syukur dan sabar. Ni di antara benda yang apa? Yang Allah Ta'ala didik baginda Nabi SAW. So Nabi ni adalah orang yang paling sempurna syukurnya. Sayyidus syakirin Nabi. Dan Nabi adalah orang yang paling sempurna sabarnya. Sayyidus sabirin. Maknanya kalau nak ambil syukur, ambil daripada Rasulullah. Nak ambil sabar, ambil daripada Nabi. Nabi mewariskan dua sifat ni kepada para sahabat dia. Turun-temurun, sampailah kepada para ulama yang ada sifat sempurna ni, sifat syukur dan sabar ni. Kita pun boleh juga sifat syukur dan sabar ni. Duduk dalam keadaan orang puji, biasa je jiwa kita. Orang keji pun sama juga. Dia tak nampak datang daripada orang tu dah, tapi nampak daripada didikan dan tarbiyah Allah Ta'ala. So kitab yang kita baca Adabu Sulukil Murid tak terkesan dengan orang yang ada di sekeliling kita. Tu di antara jalan Allah Ta'ala mendidik jiwa manusia. Baik. Habis dulu situ akan datang hadis yang ke-26, bab mendahulukan tumpuan pemberian kepada fakir miskin berbanding dengan keluarga. Wallahu a'lam wa ilmuhul